Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani. Apa yang kita lihat pada beberapa hari lalu tentang insiden di Loyat Plaza di Kuala Lumpur sekitar kawasan Bukit Bintang agak menggerunkan, di mana situasi yang tidak pernah kita fikir tetapi berlaku dan menyebabkan pertelingkahan yang tidak kita inginkan. Ia melibatkan satu insiden seorang anak muda yang mengambil unit telefon tanpa kebenaran ataupun melalui cara yang tidak sah, kemudian ditangkap dan kemudian mengambil peluang itu untuk melakukan revenge ataupun tindak balas dengan memala rakan-rakan di luar sana. Dan mereka yang terlibat mungkin ada kesilapan di situ, sama ada yang mengambil peluang tersebut, pemilik kedai tersebut dan sebagainya. Tetapi mereka yang di luar ini, yang tidak tahu cerita semena-mena, mengambil peluang ini untuk melakukan provokasi, melunaskan agenda mereka dan melontarkan idea-idea rasis di media-media sosial dan menganggap insiden tersebut merupakan pertelagahan ataupun pertelingkahan antara kaum A dengan kaum B, sedangkan ia tidak berlaku demikian. Jadi bagaimana kita melihat insiden Loyat ini? Bukan hanya di atas permukaan, biarlah perkara itu dilakukan penyiasatan, dilakukan ataupun apa yang patut oleh pihak berkuasa untuk membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan, tetapi kita yang di luar ini mengambil insiden Loyat sebagai satu insiden berjaga-jaga, satu insiden yang mungkin isu yang lebih besar melatarkan isu insiden di Loyat. Jadi bersama saya pada malam ini sebuah pertubuhan badan sivil yang kataupun prihatin dengan apa yang berlaku di Loyat itu dengan mengambil inisiatif untuk membawa kataupun isu-isu yang sedia ada perlu diselesaikan dan kerangka yang lebih besar berkaitan dengan perpaduan, semangat satu Malaysia, semangat mempercayai satu sama lain, semangat untuk melihat semula rukun negara dan juga apa yang kita lihat juga dalam konteks sebuah negara yang melandaskan agama. Jadi bersama saya pada malam ini dua orang anak muda, rakan saya Saudara Ahmad Safarudin Yusof. Selamat datang Safarudin. Setiausaha Agong Majlis Belia Malaysia ataupun MBM, dan juga di hujung sana Saudara Arun Kumar, anak lelaki Cheng Godin, Timbalan Presiden Majlis Belia Hindu Malaysia dan juga Bendahari Majlis Belia Malaysia. Mungkin Saudara Safarudin, apa yang menyebabkan saudara melihat MBM perlu ke depan bertegas dan juga melontarkan idea-idea yang membina berlandaskan insiden di Loyat? Ya, pertama sekali bagi pihak MBM kita merasakan bahawa dalam isu yang timbul, insiden yang timbul di Loyat itu merupakan satu manifestasi cerminan apa yang berlaku di bawah. Dan untuk itu MBM perlu tampil dalam bentuk pendirian kita bahawa yang kita nak bina sekarang ialah soal negara pada masa akan datang. Dan itu bermulanya pada hari ini. Dan itu merupakan salah satu simptom-simptom yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Dan kita merasakan bahawa dalam MBM adalah satu platform yang cukup unik kerana di sinilah kita ada kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama dan kepelbagaian ras yang ada di dalam MBM. Maka kita memanggil mereka untuk melihat apakah sebenarnya misi kita di peringkat belia masa kini, pemimpin yang masa kini, untuk melihat apakah mesej kita untuk ke hadapan. Maka kita tampil dengan idea supaya Malaysia, harus kita membina Malaysia yang lebih harmoni dan sejahtera pada masa akan datang, dan bermula daripada pendirian di peringkat belia itu sendiri. Saudara Arun Kumar, apa yang terlintas, apa yang tercetus di fikiran Arun Kumar apabila melihat insiden ini di sosial media dan juga di media-media masa pada ketika itu? Apa yang terlintas, apa yang tak kena pada masyarakat kita, apa yang mereka ataupun lontarkan sebenarnya, apa yang mereka ingin paparkan, apa yang mereka ingin tunjukkan kepada masyarakat Malaysia, apa yang mereka lakukan di Loyat Plaza? Selamat petang dan salam satu belia dan salam satu Malaysia. Pada pandangan saya, insiden yang berlaku tu patutnya diperlihat, dihalusi sama ada insiden itu betul atau tidak. Tapi dalam sosial media, apa yang berlaku, dia hanya tujukan kepada elemen-elemen yang negatif berbanding dengan elemen yang positif. Di mana dalam satu Malaysia, kita kena merujuk kepada kesederhanaan dalam pelbagaian kita. Kita dalam pelbagai kaum, dalam India, Melayu, Cina. Ya. Tapi kita kena tengok masa berlaku insiden itu, sama ada insiden itu yang berlaku itu benar atau tidak. Apa yang patut kita ialah kita dapatkan
kepastian. Insiden yang berlaku tu betul tidak. Baru kita akan yang benda-benda tu kita. Pasal yang ini menular dalam Facebook. Benda-benda yang negatif. Itu yang menyebabkan insiden ini diperbesarkan. Saudara Ahmad Safarudin, ia melibatkan anak muda. Anak muda yang tinggal di Kuala Lumpur, anak tinggal di kota raya besar ini, dan kita tahu latar anak muda di Kuala Lumpur pelbagai. Mereka yang bekerja, mereka yang menganggur, mereka yang mungkin terpaksa mencari lebih satu pekerjaan dan sebagainya untuk menampung hidup yang begitu tinggi di Kuala Lumpur. Tetapi ia juga refleksi apa yang berlaku di Lawyat Plaza. Profil pelakunya, profil lokasinya, profil mereka yang terlibat itu dan sebagainya. Bagaimana kita melihat realiti di bawah supaya kita perlu ada prevention ataupun langkah-langkah berjaga-jaga ataupun sistem amaran awal supaya kalau isu berkaitan dengan ekonomi, ekonomilah isunya. Kalau isu berkaitan dengan jenayah, jenayahlah isunya. Kalau berkaitan kataupun kemiskinan bandar lah isunya. Bukan isu antara Melayu, Cina ataupun India. Tetapi ketika di insiden di Lawyat, kita melihat itu tidak penting lagi dah. Hanya melihat bagaimana perkara ini diselesaikan mengikut perspektif kaum sahaja. Apa yang tidak kena, Safarudin? Saya melihat ialah pertama sekali kita harus melihat suatu isu itu dalam bentuk apakah sebenarnya dan bagaimana untuk diselesaikan. Kalau sekiranya permasalahannya ialah soal keuangan ataupun kos sara hidup misalnya, harus ada program-program yang mampu menampung soal peningkatan pendapatan belia-belia di bandar misalnya. Kalau ada soal pendidikan, kita kata soal pendidikan dan sekiranya soal kefahaman mereka tentang konsep bernegara harus kita timbulkan balik dalam siri bentuk pendidikan yang sifatnya engagement kita kepada belia-belia ini bahawa yang dalam soal negara ini paling penting soal kefahaman tentang pembentukan negara, memahami soal rukun negara misalnya. Dan kita sebutkan bahawa kita harus kembali kepada rukun negara. Saya melihat kerapuhan kita ni bila mana kita timbul satu isu, kita tidak balik kepada soal akar kita ialah memahami prinsip rukun negara. Di dalam rukun negara, 5 prinsip rukun negara itu bagi saya sudah cukup cantik dan matang untuk kita melihat. Sebagai contoh misalnya, di situnya terletaknya soal kepatuhan kita kepada agama. Kepatuhan kita kepada kestabilan negara dan undang-undang itu diletakkan di situ yang paling tinggi dan satu perkara lagi yang saya lihat dalam soal ini yang berlaku di Lawyat ni misalnya ataupun di mana-mana ialah soal kesopanan dan kesusilaan. Saya ingat itulah yang penting. Okey, Safarudin dan juga Arun Kumar, kita perlu lihat yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang mungkin MBM akan lakukan selepas ini dan juga badan-badan sivil ataupun masyarakat awam perlu ke depan untuk menangani isu ini. Kita tidak boleh menuding jari, kita tidak boleh kata pun hanya berpeluk tubuh, tetapi perlu melakukan sesuatu. Kerana perkara ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang jelas dan sudah pun berlaku, tetapi kita tidak mahu lagi berlaku. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Malaysia mempunyai hasrat yang hebat. Menjelang 2020, kita nak menjadi sebuah negara maju berasaskan pengetahuan, berpendapatan tinggi. Tetapi adakah realiti ketika ini pada 2015 kita masih bergelut berkaitan dengan kos sara hidup, bergelut tentang jurang ekonomi yang semakin melebar, bergelut tentang peluang pendidikan, peluang pekerjaan dan sebagainya, dan cerminan kepada insiden di Lawyat saya rasa menjurus ke arah itu. Safarudin, bagaimana kita melakarkan program untuk memastikan isu sebenar masyarakat yang mereka hidup sekarang, apa yang mereka hadapi saban hari itu, kos sara hidup yang semakin tinggi. Anak muda, kita nak menyasarkan ataupun melihat anak muda kita berada di universiti 90%, tapi adakah ia sudah berlaku? Begitu juga bagaimana mereka ada pocket money yang lebih setiap bulan untuk mereka belanja ataupun menyimpan dan sebagainya. Adakah ia sudah berlaku? Dan apa yang kita lihat di Lawyat itu adalah sikit sebanyak adalah cerminan. Apa yang insiden dari sudut ataupun yang kita paparkan, yang kita dengar itu mungkin refleksi mereka-mereka yang mengambil kesempatan sebenarnya. Dalam hal ini saya ingat bahawa perlunya ada kesedaran daripada peringkat kita, sama ada di peringkat pelbagai lapisan.
Kalau sekiranya saya sebagai pemimpin belia saya harus menggunakan platform belia, platform yang ada Badan Gabungan MBM misalnya, untuk mendapatkan maklumat daripada pandangan daripada peringkat bawah, dan kita hadir dalam masyarakat dalam bentuk program yang boleh membantu mereka. Yang paling penting bagi saya soal kesedaran. Kita harus menggembar-gemburkan di peringkat bawah soal kesedaran generasi muda khususnya. Yang kita nak bina ialah negara pada masa akan datang. Kenapa saya harus turun kepada akar umbi di bawah? Kerana mereka jugalah yang nantinya akan menjaga anak-anak saya di belakang hari, mewarisi. Dan pemahaman ini harus ada aliran yang berterusan daripada peringkat pimpinan sekarang akan datang dan itu cabarannya, Arun Kumar. Kerana apabila kita berada dalam sistem yang seperti MBM, badan-badan sivil dan sebagainya, ia satu kelompok yang mempunyai kesedaran. Tetapi bagaimana kita juga menyahut cabaran untuk terus berada di lapangan, berada bersama kelompok-kelompok yang terpinggir ini. Mereka yang tidak berada dalam arus pendidikan perdana misalnya. Mereka yang tercicir dalam sistem pendidikan. Mereka yang tidak mendapat peluang pekerjaan yang sepatutnya. Mereka yang mungkin terdedah kepada unsur-unsur yang tidak sihat dan sebagainya. Adakah itu akan dilakukan juga oleh rakan-rakan MBM untuk lebih, orang kata pun telus, lebih ke depan, bukan hanya kelompok yang akan bersama MBM dalam sebarang engagement dan sebagainya. Mereka tidak berminat sebenarnya dalam hal-hal sedemikian. Bagaimana cara yang terbaik untuk hal ini, Arun Kumar? Bagi MBM, kita memang ada plan tindakan dan juga program-program seperti dialog perbadanan di antara kaum. Lepas tu kita ada engagement dengan Jabatan Perpaduan. Minggu lepas kita ada meeting dengan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan untuk MBM engage dengan Jabatan Perpaduan, di mana engagement ni kita ni memang tepat di masa sekarang. Kerana agensi kerajaan selalunya dia tak memenuhi peringkat kebawahan. Macam badan MBM ni kita boleh terus ke bawahan untuk menarik belia-belia yang terjurus dalam unsur-unsur negatif. So, ini adalah salah satu tepat di mana sekarang engagement dengan pihak kerajaan dengan MBM perlu ada dipertingkatkan. Dan kita memang dalam proses yang betul. Antara ataupun saranan pihak MBM dan untuk melihat isu ini adalah tentang 3 perkara. Penguatkuasaan harus dipertingkatkan, iaitu isu-isu berkaitan dengan jual beli, isu berkaitan dengan muamalah di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ini seperti di Lawyat Plaza. MBM juga menggesa diwujudkan one stop kiosk Kabinet NKK. Badan penguatkuasa yang melihat isu-isu berkaitan dengan aduan rakyat, berkaitan dengan hak cipta dan sebagainya. Yang ketiganya, dialog peradaban, membina Malaysia yang sejahtera dan juga harmoni. 3 perkara ini perlu berjalan serentak. Dalam masa yang sama, kita perlu membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan, itu pasti. Yang keduanya, penguatkuasa perlu lebih telus, perlu lebih tegas mengambil peluang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, meningkatkan penguatkuasaan mereka. Dan ketiganya, membina dialog peradaban yang berterusan. Dan ini sebenarnya perlu dilakukan dengan segera. Bagaimana Safarudin melakarkan program-program sebegini? Ya, peringkat kita, peringkat MBM sebagaimana yang disebutkan oleh Saudara Arun tadi, dalam yang kita sebutkan soal apakah preventif yang sekarang kita kena lakukan, soal penguatkuasaan kena berjalan, soal kita mempercayai institusi pengawal keselamatan dan institusi penguatkuasaan, itu semua kita serahkan kepada mereka sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam soal negara. Tetapi kita sebagai rakyat dan pimpinan sekarang ini, kita melihat yang kita nak bina inilah soal masa depan sebuah negara. Harusnya perlu ada satu engagement kita dengan pelbagai pihak ni melalui sesi-sesi dialog yang sifatnya berterusan dan juga dari hati ke hati. Ini penting sebenarnya. Dan untuk itu sebenarnya di MBM kita mencadangkan perkara ini, dan sebenarnya telah disebutkan oleh Saudara Arun tadi bahawa kita kerjasama dengan Jawi dan juga kita mencari pihak-pihak lain untuk bersama-sama dengan kita untuk menangani ekstremis agama misalnya. Kerana kita lihat bahawa perkara ini ada kaitannya dengan soal ekstremisme. Dan ada kaitannya, diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk menonjolkan motif-motif mereka. Dan bagi saya ingat perkara ini perlu kita tangani dalam bentuk sesi dialog dan penerangan kepada mereka, melihat apakah sebenarnya mereka nakkan untuk masa kehadapan.
dan untuk mendengar itu adalah lebih baik daripada kita memberikan terus kepada apakah yang kita nakkan. Kita mendengar pandangan beliau dan kita melihat apakah ruang yang untuk kita baiki pada masa kini untuk kita membina Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. Apa yang saudara Ahmad Safarudin lihat untuk kita lebih ke hadapan dalam hal ini? Kerana kita berada dalam era internet, era social media. Era juga satu lagi kelompok masyarakat yang berada di luar sistem arus perdana, iaitu kelompok-kelompok bawah tanah, underground. Mereka sentiasa mengambil peluang. Mereka tahu ada ruang untuk mereka kerana mereka diberi kekuatan dalam konteks masyarakat itu sendiri. Mereka tidak hanya kata pun berlatarkan ataupun bersandarkan dengan kelompok bangsa, agama, tetapi mereka mengambil peluang dengan kelompangan dalam sistem perundangan, dalam sistem masyarakat dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi cubaan-cubaan ini? Kerana ia jalan serentak. Kelompok ini juga merekrut orang mereka, mewawarkan apa tindakan mereka. Dalam masa yang sama, sosial media memainkan peranan. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas. Refleksi insiden Lawyat dan bagaimana kita melihat keadaan ekonomi, sistem pendidikan dan juga apa juga isu perbandaran di negara kita. Mungkin Saudara Arun Kumar, kalau kita melihat dalam struktur masyarakat, ada sebahagian mereka yang akan memilih untuk tidak berada dalam arus perdana masyarakat. Mereka ingin hidup dalam kelompok mereka sendiri, mereka mengotakan ataupun membawa aspirasi kelompok mereka, memperjuangkan apa yang mereka percaya memang perlu diperjuangkan dalam konteks negara mereka dan sebagainya. Tetapi ia berlawanan dengan undang-undang sedia ada. Mereka tidak kata pun penat lelah untuk merekrut ahli-ahli mereka, merekrut pandangan mereka, aspirasi mereka dalam pelbagai bentuk. Dan hari ini lebih mencabar lagi dengan adanya sosial media. Dan juga kata pun isu-isu politik yang semakin panas, isu-isu ekonomi yang semakin tidak selesai dan sebagainya. Saya rasa mudah saja elemen-elemen akan masuk kepada anak-anak muda di bawah sana. Apatah lagi mereka yang tidak berpendidikan, tertinggal dengan sistem arus perdana dan sebagainya. Arun Kumar. Kita patut melihat benda ini sebagai dasar. Dasar pendidikan perpaduan itu perlu disemaikan di setiap anak muda masyarakat Malaysia. And then sosioekonomi sesuatu negara itu dikena bagi balance. Kalau salah satu kaum di mana dalam sosioekonomi dia satu kaum dia meningkat dan salah satu kaum pula dia menurun, dia akan menjelaskan sosioekonomi masyarakat Malaysia. So sebagai sebuah badan MBM, kita perlu membuat banyak program untuk belia-belia kita ni tidak menjurus kepada benda tu, menular dalam ansir-ansir yang jahat itu. So kita banyak buat program di bawahan, banyak program modal lisan, banyak program kepada kepimpinan di mana memberi diorang pendidikan, perpaduan dan integriti kepada mereka supaya tidak menjurus dalam kelompok-kelompok ataupun anasir-anasir yang jahat yang sedang menular di kawasan bandar. Ya, Saudara Ahmad Safarudin, ingin kita tegaskan juga bagaimana dialog ini akan dilakukan di bawah gabungan MBM akan datang. Dialog yang kita nak jalankan ialah kita membawa satu perspektif bahawa ada tajuk tentang suatu keganasan peradaban kita buat dan kita minta pandangan daripada pelbagai lapisan masyarakat pimpinan belia. Dan sebenarnya dalam konteks ini saya lebih suka untuk melihat apakah perlu yang kita buat, apakah keutamaan kini Malaysia kena buat ialah masyarakat Malaysia harus kita bina soal adab. Kerana adab inilah yang membangunkan peradaban dan sebuah tamadun. Dan tamadun itu akan dikenali kerana apa yang berlaku dalam masyarakatnya. Betul. Dalam konteks isu yang berlaku hari ini, saya ingat soal pertama sekali sebagai orang Islam dan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, soal fatabayyanu itu. Fatabayyun, soal kita menyelidik sumber itu sampai kepada kesahihan sehinggalah boleh kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini soal fa'aslihu bainahum, soal kita mendamaikan
puak-puak kita yang bersengketa. Sepatutnya Sepatutnya itu menjadi menjadi satu keutamaan kita. Ya, bukan melagakan lagi. Bukan melagakan. Jadi bermakna sebuah negara yang bertamadun, dia dibina dengan adab masyarakatnya. Dan adab masyarakat inilah sebenarnya yang kita kena didik dan kena bermula daripada golongan belia. Dan bagi saya soal media sosial yang kita berpegang kepada konsep tadi, insya-Allah kita akan lebih teliti dalam soal menyampaikan ataupun sekarang ni panggil copy and paste. Ya, betul. Ya. Kita sedar realiti masyarakat anak muda ataupun masyarakat yang tinggal di bandar ini banyak tekanannya. Kalau MBM begitu ke depan dalam isu-isu kemiskinan bandar, isu anak muda yang terlibat dengan masalah sosial dan sebagainya, bagaimana kita perlu sampai ke tahap itu? Mereka ada isu mereka sendiri. Mereka ada kelemahan dan handicap ataupun mereka perlu ada tangan yang menarik mereka ke depan. Bagaimana saudara Saparudin melihat isu-isu sebegini memang ada kaitan terus pada latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, di mana mereka tinggal dan sebagainya. Dan kalau kita perlu menjurus kepada akar ini, saya rasa tidak akan timbul isu di lawian. Betul. Saya cuba kemukakan dan perkongsian dengan rakan-rakan kita di MBM ialah konsep ABCD, Asset Based Community Development. Bermakna kita membangun sesuatu itu berdasarkan kepada apa yang mereka ada. Dan ini sebenarnya konsep yang dibawa oleh Iskandar Zulkarnain. Bila dia sampai ke satu tempat, walaupun dia raja yang kuat, tetapi dia tidak memerintah di situ, tetapi dia membangun masyarakat di situ dengan apa yang ada dalam masyarakat itu untuk sama-sama mempertahankan negara mereka. Dan saya ingat dalam ABCD yang kita sebutkan ialah rentetan daripada round table discussion yang kita jalankan 2 minggu lepas. Kita melihat perkara ini perlu kita lihat bahawa apa yang ada dalam masyarakat, dalam komuniti, misalnya Pangsa Puri, yang itulah yang kita kena bangunkan. Ya. Dan kita sebagai golongan belia, pimpinan belia, NGO belia, civil society, harus menggunakan apa yang mereka ada untuk yang itulah dan yang juga nantinya perlu disahut oleh pemegang ataupun stakeholders yang lain, agensi kerajaan, JLC, badan-badan sivil yang lain perlu memberi sokongan melihat isu akar ini bukan hanya di peringkat permukaan, survey saja mereka rasa dah buat program, dah habis berjutaan ringgit tetapi tak selesai juga masalah. Bukan itu sahaja. Bukan itu sebab yang kita nakkan ialah manusia. Komuniti itu sendiri yang akan membina persekitaran yang terbaik sebenarnya. Kalaulah kita hanya bergantung kepada NGO, kenapa tak buat program? NGO tak datang. Sebenarnya yang kita gerakkan ialah komuniti itu. Dan komuniti itu, dan saya yakin dan percaya, sekiranya komuniti yang ada ni dapat kita gerakkan, NGO, civil society dan kerajaan hanya menjadi soal fasilitator saja. Mereka melihat saja. Sekarang mereka menunding jari kepada semua orang. Okey, salah. Tapi sebenarnya diri kita, kita ada menanya tak? Diri kita, apa kita buat untuk masyarakat kita. Sebagai satu masyarakat majmuk di Malaysia ni, kita perlu sedar bahawa kesederhanaan dalam kepelbagaian ini adalah advantage kepada keharmonian dan perpaduan Malaysia. Kalau kita nak bawa keharmonian dan perpaduan Malaysia ni ke another 50,000, another 100,000, 100 years, so kita perlu mendidik anak-anak kita, belia-belia kita memupuk perpaduan. Ya. Okey, terima kasih kepada Saudara Ahmad Saparudin Yusof, Siswa Agung Majlis Belia Malaysia MBM. Terima kasih kepada Saudara Arun Kumar, Timbalan Presiden Majlis Belia Hindu se-Malaysia dan juga Bendahari MBM. InsyaAllah kita akan panggil lagi rakan-rakan MBM. Saya seronok memanggil anak muda. Mereka berada di lapangan. Mereka engage dengan pemegang-pemegang taruh yang lain. Kita nak tahu outcome-nya, kita nak tahu plan-plan strategiknya supaya kita dapat kongsikan dengan rakan-rakan di luar sana. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam perbincangan ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke laman-laman sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi asrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.